Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim, alhamdulillah. Kita sampai pada muka surat 182. Muka surat 182 kita masuk masalah yang kedua, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak bersembang dengan kita masalah kesanggupan. Apa makna sanggup di sini? Di sini ikhwan, pada minggu yang sudah kita tengok Imam Abu Hasan Al-Asy'ari jawab kepada golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah kata, kita sebagai hamba ni tak ada pilihan melainkan keterpaksaan. Baik ke, jahat ke, ini semua terpaksa. Itu cara golongan Qadariyah punya faham. Lagi satu, mazhab Jabariyah. Puak-puak Jabariyah ni kata pula, kita ni buat apa pun semua Allah tentukan. Allah tentukan. Kalau kawan tu buat jahat, perbuatan Allah. Kalau kawan tu buat baik, perbuatan Allah. Qadariyah ni ada lagi satu dia punya cabang dia, Allah ni tak tentu apa-apa dekat kita, melainkan bila kita buat, masa tu baru Tuhan catat. Jadi law ni tak boleh kata apa lagi, law tak boleh kata apa lagi, law kita pun tak tahu dia nak buat apa, Tuhan pun stop, angkat kalam. Dua-dua ni kita kata mazhab yang ghulu, mazhab yang melampau. Dua-dua ni tak kena. Sebab dua-dua ni ikhwan, mereka boleh mencipta satu benda yang cukup kaut. Daripada daripada mazhab ni kita mengaji ni, Qadariyah ni semua dia nisbah kepada Tuhan. Jadi kita tak ada kena mengena apa. Yang lagi satu pula, kita tak boleh kata kalau kawan tu buat jahat daripada Allah, tak boleh kata. Yang itu bukan daripada Allah, tu daripada diri dia sendiri. Benda buruk dalam dunia ni tak boleh sandar pada Tuhan. Kita tengok babi, tengok anjing ni semua tak ada kena mengena dengan Tuhan. Macam tu dia punya pi. Depa ni ikhwan, fahaman macam ni dia mai tempat kita, dia melahirkan satu jalan. Dalam ilmu tasawuf ada satu orang dipanggil dengan nama Al-Hallaj. Nama dia Husain bin Mansur Al-Hallaj. Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Dia ni meninggal dalam tahun 309 Hijrah. Dia terlibat dengan benda ni. Jabariyah, Qadariyah, dia tak main kepada kita dalam suasana politik. Dia tak main dalam suasana dia ajak dia punya rukun iman, rukun Islam dia tak ajak lagu tu. Tapi dia main dekat kita, pengaruh dia sampai dekat kita dalam bentuk dalam bentuk tasawuf. Dia main macam tu. Dia main dalam bentuk macam tu. Al-Hallaj ni satu nama dalam tasawuf ni, dia dipanggil Arif Billah, Qutubul Akbar. Dia satu orang yang cukup kenal Allah dan dia ni Kutub Akbar. Gelak macam ni ikhwan, gelak yang kira besar lah. Orang arif billah ni orang yang cukup arif dengan Tuhan. Dia kenal Allah, dia makrifat Tuhan, dia masuk dalam kecintaan dengan Tuhan.
Dia ni ulama sunnah fatwakan kafir. Dia disalib oleh ulama sunnah. Dia kata di mulut dia, dia kata Lahut wan Nasut. Dia kata Lahut telah masuk dalam Nasut. Yang ni dia panggil dengan ilmu al-halal. Al-halal. Percaya apa dia? Percaya dalam bahagian diri makhluk ada Tuhan. Yang tu dia panggil Lahut. Lahut, roh Tuhan. Nasut, ni jasad kita ni. Di dalam Quran Allah kata yas'alunaka 'anir ruh. Dia bertanya pasal roh, katakan roh tu urusan Tuhan. Pasal apa? Dalam bab lain Allah kata kat Nabi Muhammad, jawab yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dia bertanya pasal arak, dia bertanya pasal judi. Dia tak tanya pasal MH370 lagi. Dia bertanya pasal arak dengan judi. Jadi bila arak dengan judi mai, Allah kata qul fihima kabirun. Dalam dua benda tu ada dosa cukup besar, tapi dia ada manfaat. Mudarat dia lagi besar daripada manfaat. Yas'alunaka 'anil mahid. Dia bertanya pasal mahid, haid. Qul, katakanlah huwa azza. Benda tu benda tak elok, benda cemar. Tapi bila dia bertanya pasal roh, Allah kata qul ar-ruhu min amri rabbi. Cara jawab tu lain. Tanya pasal arak, abang, arak ni ada manfaat, ada mudarat, tapi mudarat dia lebih banyak, dosa dia lebih besar. Tanya pasal rentak ayat, sama semua tanya. Tanya pasal haid, beritahu. Yas'alunaka 'ani Zulqarnain. Dia bertanya pasal Zulqarnain, beritahu. Jawab. Tapi bila mai roh, kata pada mereka ar-ruhu min amri rabbi. Tak jawab. Urusan Tuhan. Jadi yang tu nama dia Lahut. Lahut. Maka Allah kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini depa ni sampai peringkat tulis tafsir, nama tafsir al-batiniyah. Tafsir Quran ni, tafsir Quran ni, tapi cara selapis masuk dalam. Nanti tengok tafsir Ibnu Arabi, takut satu ayat dia tafsir Ibnu Arabi ni sampai peringkat dia marah Nabi Harun dalam tafsir dia. Dia marah Nabi Harun, dia celah Nabi Harun pasal Nabi Harun tak terima Bani Israel pergi sembah ajal. Nabi Harun marah Bani Israel pasal sembah ajal. Nabi Musa dia kritik pasal Nabi Musa tak boleh terima perkataan Firaun, ana rabbukumul a'la. Sedangkan perkataan tu benar, kerana perkataan itu menunjukkan Lahut dah masuk dalam Nasut. Firaun hakikatnya beriman pada Allah. Siapa kata? Tokoh sufi yang besar, nama dia Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam tafsir dia, tafsir batiniyah. Ni hak lebih masuk tarekat tak tentu halal. Ni bukan tahu benda ni, bengong punya orang ni. Tu marah tu. Dia bukan tahu hak kita duk cakap ni, dia tak tahu apa duk marah kita tu. Tak tahu apa. Tafsir yang kita sebut ni dia pun tak pernah dengar. Kita sajakah kita nak pergi kata Ibnu Arabi tu tak betul? Apa faedah kita dapat? Berapa brim kita dapat? Tak ada. Tak ada ni duk fikir kapal itu pitang mana lagi duk ada. Terjun dalam laut kan, masuk alam jin kan? Duk fikir. Itu yang main lambat tu pasal duk fikir. Bukan pasal apa, pasal duk fikir. Itu kita duk marah kat mereka ni pasal kita baca buku asal dia. Marah kat Nabi Musa, marah kat Nabi Harun. Dia kata apa? Dalam tafsir dia, innal ladzina abadul ajla ma ya'budu ghairallah. Sesungguhnya orang yang sembah ajal, anak sapi itu, sebenarnya dia sembah Allah.
Kerana lahut dah masuk dalam nasut, roh Allah dah masuk dalam makhluk dia, maka berlaku sebati. Berlaku sebati ni dia panggil apa dia ikhwan? Dia panggil halal. Halal, campur. Nasut dengan lahut campur. Asal dia di mana? Asal dia dalam Qadariyah dan Jabariyah. Husin bin Mansur Al-Hallaj, nama besar ikhwan. Saya ada satu pengalaman, saya pergi sebut nama dia. Saya kata Al-Hallaj telah berkata. Saya forum masa tu. Jadi sebelah, saya tak sebut nama lah, sebelah panel ni, dia duduk angguk dulu tu. Maknanya dia kenal Al-Hallaj. Saya kata Al-Husin bin Mansur Al-Hallaj, seorang sufi, kata dalam jubah, dalam poket jubah dia ada Tuhan. Saya kata inilah satu tokoh sufi yang cukup jahat dalam dunia. Masuk dia punya orang, dia sebat saya cukup-cukup. Sebat cukup-cukup. Terus saya tanya, saya kata, Ustaz pernah baca tak satu tafsir nama Tafsir Al-Batiniyah? Dia kata tak biasa. Dia kata pergi cari tafsir tu, pergi baca. Kenal lah nama-nama ni semua. Kenal dia pun ni siapa. Macam mana pengaruh dia? Dia kata apa? Dia kata ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badana. Fa idza absartani absartahu wa idza basartahu basartana. Ini siapa kata? Al-Hallaj. Al-Husin bin Mansur Al-Hallaj. Dia mati pada tahun 309 Hijrah. Dia pun beranak lepas imam mazhab dah tak ada lah. Dia kata apa dia? Dia kata ana man ahwa wa man ahwa ana. Jadi aku dengan Tuhan, Tuhan dengan aku. Macam tu punya cakap. Nahnu ruhani. Kami ni, aku dengan Tuhan ni, dua roh yang macam tu. Halalna badanana. Tubuh badan kami macam tu. Fa iza absartani absartahu. Bila hangpa tengok aku, sebenarnya hangpa tengok dia. Wa iza basartahu basartana. Bila hang tengok dia, hang akan nampak kami berdua. Ni ada dalam Tafsir Al-Batiniyah. Cakap-cakap macam ni. Mai daripada mana? Mai daripada Qadariyah, mai daripada serpihan Jabariyah. Ibnu Arabi pun macam tu juga. Dia kata apa dia? Dia kata al-abdu haqqun wa rabbu haqqun. Hamba tu hak, Rabb pun hak. Hamba tu hak, Rabb pun hak. Dia kata ya laita sya'ri minal mukallaf. Celakalah aku ni, dia kata. Pasal apanya aku pergi terbeban dengan dua benda ni? Rabb itu al-abdu haqqun. Hamba itu hak, Rabb pun hak. Fa in qulta abdu fazah ka haqqun. Kalau aku kata dia hamba, sebenarnya dia hak. Fa iza qulta rabbun fa anna yukallafun. Kalau aku kata dia Tuhan, macam mana Tuhan dibebankan dengan perintah? Tak boleh faham dia punya bahasa kan? Tak boleh faham. Dia seorang aja boleh faham. Aku adalah hak, Tuhan adalah hak. Macam mana aku boleh terbeban sedangkan aku adalah hak? Boleh faham tak? Memang tak boleh fahamnya. Aku adalah hak, Tuhan adalah hak. Bagaimana aku terbeban sedangkan aku adalah hak? Kalau aku kata aku ini hamba sedangkan aku hak. Kalau aku kata bahagian diri aku ada Tuhan sedangkan aku terbeban. Takkanlah Tuhan dibebankan dengan sembahyang dengan puasa. Maka manusia ni duk sembahyang, duk puasa bila dia tak nampak hak dalam diri dia. Bila dia nampak bahagian hak tu ada dalam diri dia, dia tak boleh puasa. Macam mana dia nak puasa? Dia nak puasa pada hak, dia hak. Itu kacau bila. Dia ni ikhwatul iman.
Orang-orang macam ni ikhwatul iman, dia ni pada tahun 638 Ibnu Arabi, nama penuh dia Ibnu Arabi Al-Hatimi At-Tai. Ibnu Arabi baca tanpa alif lam, Ibnu Arabi Al-Hatimi At-Tai. Dia pun sama, ulama-ulama sunnah kata dia pun ni puak-puak yang keluar daripada manhaj Ahlus Sunnah. Dia lagi teruk, dia kata orang Kristian ni pergi jadi kafir pasal apa? Orang Kristian ni jadi kafir pasal apa? Pasal satu yang masalah dia. Dia pergi kata roh Tuhan tu ada dekat Isa saja. Yang tu dia jadi kafir. Kalau dia pergi kata roh Tuhan ada dekat semua orang, dia Muslim macam kita. Nama-nama ni semua ikhwan kita nak belajar malam ni, lubuk dia main mana? Yang tarekat-tarekat Wahdatul Wujud ini total Ibnu Arabi. Nasud dengan Lahud Al-Hallaj. Dua-dua ni kafir daripada anak didik Qadariyah dan Jabariyah. Ahlus Sunnah bukan macam tu. Ahlus Sunnah ada benda nak sembah. Ahlus Sunnah ada benda kita nak sembah. Tajuk kita malam ni kesanggupan. Sanggup maksud dia apa? Satu orang hamba, dia ada tak sanggup, diberi kesanggupan, kemampuan untuk berubah daripada tak ada hidayah kepada ada hidayah. Ada tak ada sanggup benar? Ataupun hidayah dia memang tunggu hari takdir Tuhan, sesat dia pun tunggu takdir Tuhan. Dua mazhab ni sepakat, dua pandangan ni Jabariyah dan Qadariyah sepakat. Apa dia? Semua hamba adalah perbuatan Tuhan. Jabariyah dengan dia punya style dia, keterpaksaan itu berlaku. Hamba tak boleh pilih apa. Tuhan hamba neraka, masuk neraka. Jadi kalau dia buat maksiat pun kita tengok, kita kena kata Masya Allah. Pasal apa? Allah yang kehendaki. Baik, kita tengok Ahlus Sunnah ni macam mana. Ahlus Sunnah ikhwatul iman, seperti yang kita baca di dalam Al-Quran, dalam satu ayat daripada Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kata liman sya'a minkum ayyastaqim, siapa daripada kamu nak, dia boleh ambil jalan yang lurus. Ini Ahlus Sunnah. Ambil ayat Quran, faham macam tu. Ahlus Sunnah faham Allah cipta satu makhluk dalam diri kita. Makhluk tu nama makhluk kemampuan. Dia makhluk kesanggupan, kuat hati, mau hati, iradah hati ni Allah cipta dan Allah campak dalam hati manusia. Allah cipta dia, bila Allah cipta dia, dia makhluk Allah. Allah campak dalam hati manusia. Maka tindak tanduk kita, ubah duduk kita ni semua di atas benda tu duduk hati kita. Iradatun nafsi, Allah bagi iradah. Diri manusia ni ada mau. Iradah tu Tuhan campak dalam hati manusia. Dia nak makan, dia boleh makan. Dia tak mau, dia tak payah makan. Dia rasa dia nak baring, dia boleh baring. Dia tak mau, dia tak payah baring. Itu Ahlus Sunnah kata, itu daripada diri manusia. Itu adalah makhluk. Nama dia iradatun nafsi. Diri kita ni ada mau. Ada mau, dan apa dia mau, dia menguasai benda yang dia mau. Semua itu berlaku dengan izin daripada Allah. Allah bagi kat manusia. Maka di atas benda tu Tuhan bagi, Allah berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa daripada hampa mau, liman sya'a, siapa daripada hampa yang mau ayyastaqim, untuk jadi orang yang lurus, dia boleh jadi orang yang lurus. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kamu tak akan dapat jalan yang lurus melainkan dengan izin daripada Allah. Dia adalah Rabbul Alamin. Masa Nabi baca ayat ni, Abu Jahal dengar. Masa Nabi baca ayat ni, Abu Jahal dengar. Abu Jahal pun ada akidah dia juga. Dia dengar Nabi baca ayat ni, terus dia bangkit, dia kata al-amru ilaina.
Oh, dia kata berdasarkan ayat Muhammad baca ni, urusan ni kita punya. In syi'na istaqamna. Kalau kita nak lurus, kita boleh pilih jadi lurus. Wa in syi'na lam nastaqim. Kalau kita memilih tak mau jadi lurus, siapa pun tak boleh kata apa. Pasal ayat Quran tu kata kita buat pilihan. Maka hari ni kita pilih nak jadi orang tak lurus. Akidah Abu Jahal. Dia faham ayat tu Tuhan bagi choice. Hang nak lurus boleh lurus, hang tak mau lurus tak boleh lurus. Dia faham ayat tu pilihan. Dia faham Allah bagi pada dia pilihan. Allah bagi khiyar pada dia, pilihan. Sebenarnya ayat itu bukan pilihan. Ayat itu nak bagi tahu kata Allah ada jalan dia. Allah ada jalan yang lurus. Siapa keluar daripada jalan yang lurus tu dia sesat. Dan Allah ada bagi sanggup dalam hati manusia untuk makhluk dia mai pada jalan tu. Bukan kata Tuhan heret dengan paksa. Tuhan tak ada heret siapa-siapa. Tuhan bagi pilihan pada dia dan Tuhan ada jalan dia. Tapi Abu Jahal faham apa? Al-amru ilaina. Ni urusan kita. Jadi yang Muhammad duk dakwah kita ni bukan satu benda mesti kita ikut. In syi'na istaqamna. Kalau kita nak, kita boleh lurus. Wa in syi'na lam nastaqim. Kalau kita nak tak lurus, kita akan jadi orang yang tak lurus. Maka Muhammad bagi pilih. Maka esok Muhammad tak boleh marah kalau kita masuk neraka mana pun, tak boleh marah. Dia hanya bagi pilih. Abu Jahal faham macam tu. Kata Abu Hurairah, la. Abu Hurairah kata salah. Salah. Wa hadainahun najdain. Kami dah hampak dua jalan. Bila hampak dua jalan, ada benda yang Tuhan mau, ada benda yang Tuhan tak suka. Dalam satu ayat, dalam surah Az-Zumar ayat ke-7, Allah Ta'ala kata, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu pilih untuk jadi orang yang kufur, sesungguhnya Allah cukup kaya daripada hampa semua. Allah tak ada hajat kekufuran itu. Kalau hampa pilih nak jadi orang yang kufur, Allah sangat kaya daripada kufur. Wala yarda li'ibadihi al-kufra. Allah tak pernah redha dengan hamba-hamba yang kufur. Berdasarkan ayat ni bagi tahu pada kita, bila kita nak kepada benda kufur, Allah tak pernah suka. Maka seharusnya manusia kena pilih benda yang Allah suka. Dalam satu ayat dalam surah Al-A'raf ni, musyrikin duk cakap sama-sama depa ni semua ni, depa kata wa qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna bihaza. Wallahu amarna biha. Depa kata ni hak kita duk sembah tokong ni semua ni kita dapat daripada mak bapak kita lah. Dan mak bapak kita ni tentu dapat daripada Tuhan. Ni semua Tuhan punya mau lah. Dia cakap macam tu. Allah turun ayat belakang dia. Allah kata qul, katakan pada mereka Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak pernah suruh kamu buat benda keji, benda kotor. Allah berhenti dekat tu. Mereka kata ni benda-benda tak elok, kita duk sembah tokong, kita duk nazar cara bukan-bukan, kita duk buat zalim ke orang, kita duk buat upacara agama ni semua ni semua ni kita ambil daripada mak bapak kita, dan mak bapak kita Tuhan yang suruh. Allah bela diri dia, Allah tak bela mak bapak dia. Allah kata pada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak pernah suruh hampa buat benda tak elok. Allah berhenti dekat itu. Allah tak bela mak bapak mereka, kerana memang mak bapak mereka suruh buat benda tak elok. Tapi diri Tuhan ni Allah nak kita buat elok. Maka kesanggupan dalam diri kita ini, ikhwatul iman, mesti memilih jalan Allah Ta'ala. Mari kita tengok. Ditanya kepada mereka ni, puak-puak Qadariyah ni, bukankah sanggup beriman merupakan kenikmatan, keutamaan dan kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah? Boleh beriman ni ikhwan, boleh beriman ni satu nikmat. Tapi dia bukan macam nikmat duit, macam nikmat kita duk makan ni apa ni semua, kena kambing kurma, kena tosek. Dah, itu pun satu nikmat, tapi nikmat macam tu. Kita duk kena nan galik, ni keluar pula baru nan pudina. Kena lagi. Ni ada kita carikan kan. Pecah elok dengar. Itu satu nikmat.
Benda tu mai menyicah atas lidah kita, kunyah-kunyah, rasa garam, rasa gula, rasa semua telan nikmat. Tapi nikmat iman, dia bukan nikmat rasa dengan lidah. Dia nikmat perasaan. Dia nikmat jiwa. Satu orang bila masuk waktu semayang, dia gelisah. Tak semayang lagi. Bila kita tengok dia pergi ambil wudu, dia takbir, dia semayang, dia rokok, dia bagi salam, kita tengok dia jadi seronok. Wahai dia atas lidah dia bukan ada Van Houten ke coklat apa manis dah. Nikmat jenis macam tu, boleh sujud, nikmat. Kita tengok anak kita boleh hafal Quran 2 juzuk, kita panggil dia, kita suruh dia baca, dia pun baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Oh, kita dah buka Quran tengok. Habis satu, kita kata baca pula, dia pun baca juzuk ke-29. Tadi juzuk 30, ni dia baca pula 29. Tabarakallazi biyadihil mulk. Sekali masuk surah Nun, sekali masuk surah Jin, masuk surah. Kita punya seronok tu, ayat mata turun. Satu nikmat. Tu nikmat. Nikmat berkaitan dengan macam ni, nama dia nikmat iman. Nikmat iman ni satu keistimewaan. Allah bukan bagi pada semua orang, tapi Allah bagi pada orang tertentu, yang orang tertentu tu mau pada iman. Pasal itu selalu Allah katakan tentang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u. Allah bagi pada siapa kehendak, dan Allah kehendak. Dia pergi balik. Dia bukan one way, dia two way. Allah bagi kat dia dan dia mah. Jodoh tu bertemu. Allah bagi anak dia boleh hafal Quran, dia duduk pening kepala pergi kedai kopi. Oh, dia kata leceh, budak ni dah masuk 16 juzuk. Kawan sebelah dengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Lepas ni dia nak kerja apa? Oh, dia fikir aku tu, ni duduk picit dah. Awak entah dah anak aku besok kalau dia hafal 30 juzuk, dia nak kerja apa? PBA mau ke? Ni pilot dah hilang, nak cari pilot baru, mau ke? Dia hafal Quran. Hafal Quran ni lain daripada talqin, buat tahlil. Apa yang dia boleh? Imam tarawih sikit. Tarawih bukan tiap-tiap malam, setahun sekali. Berapa dia orang nak bagi kat dia, habis dia nak suruh hari-hari. Dia bercakap tu, dia bercakap dengan lazat, dia bercakap dengan kemanisan, kebodohan, kebuta perutan dia tu. Itu bahasa baru tu, tak ada dalam kamus. Dia rasa lazat bila dia bercakap benda lagu tu. Dia takkan rasa sedap kalau dia tak bercakap lagu tu. Pada kita, dia tak dapat nikmat ni. Kita dapat. Ni tanya pada Qadariyah, bukankah boleh beriman kepada Allah tu satu nikmat, satu keutamaan, kelebihan, satu kebaikan yang dianugerahkan Allah? Jika mereka jawab ya, kata pada mereka, lantas mengapa kalian engkar bahawa itu semua juga merupakan taufik dan petunjuk daripada Allah? Pasal apa nak engkar? Benda ni taufik. Benda ni Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mau. Bila orang tu ada mau, Tuhan bagi. Ikhwan, manusia buat kerja pun, dia bagi kerja pada orang yang mampu. Takkanlah Tuhan pergi bagi satu perintah pada orang tak mampu. Tuhan suruh semayang, tapi siapa dia? Orang koma. Kefarduan semayang tu tak masuk dengan orang koma. Tuhan suruh berkeluar zakat, siapa? Orang paling bapa ke dana. Tak masuk, ikhwan. Tak masuk benda tu. Allah suruh bayar hutang, siapa yang kena bayar hutang? Kawan yang tak ada hutang. Alamak. Hang jaga baik-baik yang kena bayar hutang. Dia tu pun kulit pok, pasal apa aku kena bayar hutang? Pasal hang tak ada hutang, kena bayar hutang. Alamak, apa tu? Allah tak akan fardukan benda pada orang yang tak sanggup. Orang gila kena pergi haji, tak masuk akal. Manusia pun bagi amanah, bagi kerja pada orang yang boleh buat kerja. Takkan Tuhan bagi hidayah pada orang yang tak sanggup terima hidayah? Tu kena kawan tu duk gila, cak hidayah iman masuk. Dia nak jadi macam mana? Antum bayang, orang gila dapat hidayah iman, macam mana nak jadi? Tak boleh gambar. Nak draw tu macam mana nak draw? Muka orang gila tapi beriman.
Gamaknya dia tengok-tengok rokok tepi jalan, dia buang. Itu orang gila yang beriman. Yang pisah yang beriman tapi gila sikit. Cerita dalam tu. Allah bagi ni pada siapa yang mau, orang waras. Allah campak hidayah. Umar dengar Nabi baca surah Al-Haqqah, dia dengar, cap. Bila sampai pada ayat Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Haqqah ni, kalau Muhammad cakap tentang ayat kami dengan nafsu dia, kami kilah tangan dia pergi belakang, kami rentap jantung dia. Bila Umar dengar ayat tu, masuk dalam hati Umar. Umar kata, kalau manusia, kalau Muhammad lah yang tulis Quran, dia tak akan tulis benda bagi sakit belah dia. Jantung dia berdetuk. Pula lama sikit, dengar pula lagi satu. Ma anzalna alaika litashqa. Kami tak ada turun Quran bagi celaka hamba. Hidayah masuk, dia pun mencari kesanggupan itu jadi. Kalau kita tanya kat mereka, pasal apa hamba tak boleh terima benda ni, terpaksa mereka jawab yang sama. Mereka sebenarnya akan kata, ya, benda ni Allah bagi dengan sanggup. Terpaksa mereka menjawab dengan sama. Kata kepada mereka, jika orang kafir mungkin memperoleh iman, lantas mengapa kalian ingkar bahawa mereka juga mungkin mendapat taufik untuk beriman? Orang kafir ni boleh beriman tak? Boleh beriman. Pasal apa kita nak tolak taufik Tuhan bagi pada dia? Kesanggupan dia nak beriman tu, pasal apa kita nak nafikan? Dia baca sikit, dia dengar sikit, dia tanya sikit, dia buka dada dia sikit, kepala otak dia tu bagi tenang sikit, ada sikit soal jawab pi balik, bagi satu jawapan memuaskan. Boleh tak dia beriman dengan cara tu? Boleh. Pasal apa hampa tolak kemampuan manusia untuk mendapat hidayah dan taufik daripada Allah? Ini Imam Buah selalu tanya mereka balik. Artinya kita ni manusia, ikhwan, kita berpotensi beriman pada Tuhan, cuma kita tak mau beriman. Kita berpotensi menghayati setiap ajaran Islam, cuma dia nak ke dia tak mau. Tadi kita dah beritahu, di sisi ahlu sunnah percaya satu benda apa dia, yang kata iradatun nafsi ni satu makhluk Allah Ta'ala cipta dan Allah campak sekaligus dengan kejadian manusia. Allah campak. Bila manusia itu ada fuad kan dalam Quran, dalam surah An-Nahli, Allah cerita macam mana manusia jadi, macam mana mak dia melahirkan dia. Allah kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah kata, Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut mak kamu. Kamu satu ekor kepala, tak tahu apa, kamu tak ada ilmu. Kalau Ustaz lah kata, hamba bodoh dia kata. Bukan bodoh. Itu bahasa Ustaz lah. Hamba bodoh dia kata. Ni lah ni duk jadi profesor, duk jadi siapa? La ta'lamuna syai'a. Dia punya starting kosong. Lepas tu macam mana Tuhan bagi tahu? Wa ja'ala lakumus sam'a. Aku mula bagi dekat kamu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal af'idah, perasaan. La'allakum tashkurun. Semua tu jadi sebab besar untuk kamu syukur kepada aku. Dan ayat ni bagi tahu, wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kamu daripada perut ummahatikum, mak bapak kamu. Tuhan tak cerita orang Islam, Tuhan cerita hamba dia. Kafir ke Islam ke, macam itulah proses dia beranak mah. Dan lepas tu Allah bagi mata, Allah bagi pendengaran, Allah bagi perasaan. Ni semua heret manusia kepada jalan syukur kepada Allah. Afidah adalah iradatun nafsi, kemampuan daya hati untuk mengenal Allah dengan mata dan dengan pemikiran. Orang sembah tokoh, apa beza dengan orang Islam pergi kubur wali, duk pergi pegang batu nisan, pucuk. Tanya awak ni, oh dia kata yang mati ni orang baik-baik, batu nisan pun baik. Baiklah batu nisan tu dekat 1,500 punya harga, mau tak baik. Dan yang hampir percaya ni pasal apa? Nabi kata dalam hadis, bila mati anak Adam, putus semua benda. Nabi duk cerita orang mati dengan orang hidup putus. Melainkan orang mati tu
Orang mati itu akan dapat manfaat daripada orang hidup dengan 3 jalan. Siapa dapat manfaat? Bukan orang hidup dapat manfaat orang mati. Orang mati dapat manfaat daripada orang hidup dengan 3 jalan. Saya duduk cakap hadis ni, satu ustaz ni kawan kita lah juga kan. Dia duduk tengok saya, mata tak kejik. Saya punya duduk ingat pasal hari tu saya kena marah dengan Ustaz Allah. Ustaz Allah kata hang baca hadis baris tak betul. Saya kata jangan doa kat orang. Hang baca hadis merepek dia kata. Saya kata hadis mana merepek? Hang baca patut baris bawah hampir buah atas. Saya kata tak apalah, ini makna dia betul. Memang betul lah, tapi aku tengok tak seronok, entah tak? Aku rasa macam makan tak cukup garam. Jadi saya bila dia tu duduk jegit tak, mata tak lepas, tak mana pula tak kena. Hari tu Iraqi dah marah dah. Kan dia ingat Iraqi dah marah dah hari tu. Habis-habis dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, ana tak terfikir macam mana Ustaz boleh fikir lagu tu? Saya kata saya pun tak fikir lagu tu. Saya baca dalam Riyadhus Shalihin, Nawawi terang macam tu. Dia kata saya, Riyadhus Shalihin mana yang tak ada baca ni? Saya kata yang Nawawi punya tu lah, mana ada nak baca? Dia kata macam mana nak baca, nak tak boleh faham lagu tu? Saya kata Ustaz baca lagu mana? Saya pun tunjuk syarahan 2-3 syarah kepada Riyadhus Shalihin. Nabi kata bila mati 3 orang. Hak ni pun bukan saya punya, ulama punya. Kita baca daripada ulama. Orang mati dapat manfaat kepada orang hidup, bukan orang hidup dapat manfaat daripada orang mati. Yang pertama, bila kawan tu mati, dia ada ilmu yang diajak orang hidup, dan orang hidup maknanya dengan orang hidup beramal, si mati dapat perahan pahala daripada orang hidup. Bukan orang hidup dapat sesuatu daripada orang mati. Orang mati dapat daripada orang hidup. Jariah masa dia buat, masa dia hidup pada orang hidup. Bukan masa dia hidup dia buat pada orang mati. Dia hidup dia buat pada orang hidup. Jariah dia tu ada pada orang hidup. Orang hidup dapat jariah dia, dia pun mati, dia dapat pahala daripada jariah kepada orang hidup. Ketiga, Nabi kata dia mendapat doa manfaat daripada anak dia yang saleh, yang duk hidup, yang baca kat dia. Bukan dia dapat doa anak yang saleh yang mati lagu dia. Takkan tak boleh faham hadis tu? Boleh faham. Tapi yang duk pergi hati kubur untuk wali ni, duk pergi sapu batu nisan, duk cium, duk pergi letak batu ayam, apa dia tu? Dia cuba pergi pada orang mati, dia cuba duk pergi perah manfaat orang mati. Nabi sebut orang mati yang perlu manfaat orang hidup. Pasal tu saya tengok Syekh Utsaimin dia angkat satu bahasa yang kalau mereka dengar dia baling kasut kat kita lah. Kata Syekh Utsaimin, ni puak-puak musyrikin duduk depan tok kong, duk minta depan tok kong. Puak-puak ni duduk hati kubur minta pada tok wali. Apa beza daripada 2 ekor ni? Kita tak cerita tempat lain lah, datang sini aja kan. Tempat lain cerita dia baling dengan kasut, dengan sejadah semua dia baling. Merokok dia tak baling, dia simpan. Yang ni kita duk baca ni kan. Kita duk baca kesanggupan manusia dengan telinga, dengan mata, dengan sikit perasaan. Antum bayang banyak hadis kita duk baca, takkanlah satu hadis tak sentuh hati manusia. Mesti ada. Tapi dia beralih ke mana? Dia beralih ke mana? Macam mana dia beralih hati? Macam mana dia beralih hati? Kita pergi atas kubur yang duk main ni kawan-kawan dia yang mati tu, kawan-kawan dia hak muda-muda, kita tengok seluar pun carik tak lutut. Mayat baru ni yang tanam tu, saya nak lompat masuk, dia tak bagi. Kawan tu kata ni ustaz nak masuk. Dia buat macam Sarjan Hasan. Buat nanti saya tak masuk lah Pak Mik kan. Tengok badan dia tu pun satu macam punya Jawa punya buah tiga kepala. Satu macamnya cincin menala-nala punya cincin tu ada. Kita pun berunduk dah tak apa. Kita ada tengok, kita pun tak boleh makan cekak. Kan? Kita belakang. Tapi bila baca talqin, kita cerita tubuh yang sasar,
kekuatan yang ada. Bila rebah masuk dalam ni, siapa kita? Kita dah tak ada dah. Tak ada dah. Kawan masuk tasawuf, dia duk cakap, dia kata, mana aku yang aku cari? Dia kata, mana aku beritahu kan? Dia nak cari aku. Pak Mik pun duduk dah kan, cerita satu budak duduk sebelah buat Pak Mik. Dia ambil semayang, main duduk atas katil. Dia ambil semayang, main duduk atas katil. Tapi tak semayang, ambil semayang lah. Pak Mik pun duduk tengok, tapi Pak Mik berkenalan dengan dia agak lambat sikit. Pak Mik nak balik dah besok, baru kenal dengan dia. Pak Mik kata, ni encik ni muda lagi macam mana dia masuk hospital? Saya ni masuk hospital pasal saya raplah. Masa tu mas tak hilang lagi, takkan dia raplah macam benda tu. Ni Pak Mik tanya dia raplah pasal apa? Saya raplah, saya cari Tuhan tak jumpa, tu yang saya masuk hospital. Dia cari Tuhan tak jumpa. Pak Mik pun tengok dia satu macamnya dia lagu tu. Pak Mik tak kata apa, bagi dia rehat sat, baru Pak Mik teruk. Buat apa susah payah cari Tuhan? Tuhan tu ada. Hai, dia tanya Pak Mik, Pak Cik tahu Tuhan ada tak mana? Tak. Pak Cik tahu Tuhan ada tak mana pun Pak Cik masuk hospital juga. Saya tak tahu ada tak mana, saya masuk hospital. Jadi dia tanya Pak Mik, Tuhan ada tak mana? Jadi Pak Mik bagi satu contoh yang baik kat dia. Pak Mik kata, kalau guna akal cari Tuhan tak jumpa. Satu contoh mudah Pak Mik kata, orang buat rumah. Bila rumah dah siap, rumah tu pun tak tahu siapa buat dia. Rumah tak tahu siapa buat dia, tapi rumah tahu dalam rumah tu ada isi dia. Tapi rumah tu nak pergi tanya siapa buat aku. Yang kata Pak Mik baca Al-Ibanah. Kan? Pak Mik bagi tahu Rita pun tak tahu siapa buat dia. Macam tu kita tak tahu siapa buat kita. Kita nak pergi tanya siapa? Kita nak pergi tanya mak kita pun ada buat dia pun tak tahu. Jadi tak ada cara lain, kita kena balik pada Quran. Quran itu bukan kalam mak kita, bukan kalam siapa, tapi kalam yang buat kita. Di situ kita boleh jumpa dia, bagi tahu dia ada tak mana. Oh, dia dengar Pak Mik cakap, dia kata dahsyat. Mak dia pun kata, terima kasih lah Pak Cik duk bagi nasihat kat dia. Dia dengar lagu tu, nampak dia relax, dia tak ambil uduk dah. Dia pergi duduk sebelah. Besok Pak Mik pula keluar, dia pergi cari pula dah. Nanti tengok manusia, dia ada kemampuan, kesanggupan dia, semua dia cantik. Tapi pasal apa manusia tak mau guna? Dan ni yang tuan tengok, sorry to say lah, saya tak sebut tempat lain, saya sebut kat sini aja. Tapi jangan habaq kat orang, rahsia kita ni bahaya. Dia pun duk main dengan pukul gendang dalam masjid, duk ya hanana. Satu hijau pergi buah tebal. Nampak comel dah Pak Mik? Nampak comel. Saya tanya, duk kat airport, dia pun hijau. Dia kata, Dik, nak pergi mana? Nak kelik ke Kota Baru? Pak Mik, nak kelik ke Kota Baru? Saya kata kat dia, saya pun duk pergi Kota Baru juga. Sembang. Oh, saya kata cantik selendang. Oh, dia kata Rasulullah. Rasulullah. Saya kata sahabat. Saya kata kat dia, saya pun duk belajar lagu lah, macam sahabat jugalah, kita duk belajar kan. Rasulullah ni dia memang pakai serban, tapi tidak ada riwayat menceritakan Nabi letak serban atas bawah belah kiri ni. Tak ada riwayat tu, tak ada. Yang duk lipat panjang lagu tubuh atas bawah tu, macam tu punya riwayat tak ada. Kalau sahabat ada duit, kata dia ada duit, beli tiket pergi ke Oman. Oman. Di Oman ramai orang bubuh serban lipat macam tu buah atas bawah. Siapa dia? Semua nelayan pergi tangkap ikan. Saya kata, abang bukan menafikan sahabat pakai serban, abang pun pakai juga. Tapi menisbahkan letak serban macam tu, macam Rasulullah, itu satu pendustaan. Sebab riwayat tak ada. Letak sebelah, imam belah kiri, imam belah kanan.
Antu kalau TV antum ada channel Arab kan buka channel Omar. Dia duk ambil raga kan. Duk ambil raga ni sakit bau ni. Buat kata tu. Ni yang kita ni pokok habis pergi bubuh satu bau, inilah cara Rasulullah pakai. Oh. Jangan sandar benda yang tak sesuai dengan Nabi pada Nabi. Tak sesuai. Kita nak cakap lebih, kita takut bahasa kita ni dia kata kita hina Nabi. Tak, wallahi tak. Cuma kita nak beritahu tak ada riwayat Nabi letak serban lagu tu, tak ada. Cuba tengok sembahyang istisqa, Nabi letak atas dua bau dia. Saat ni dia tarik mai ke sini, dia pusing arah kiblat, dia tarik pula mai tang sini. Bukan Nabi letak atas bau macam tu. Riwayat cerita Nabi letak dia macam ni, mai satu sahabat tarik perut kata merah ni. Nabi kata awak tarik lagu tu, sahabat sebelah tengok, ai dia ni. Nabi kata biar pergi dah, biar dah. Tak hang buat lagu tu kat Nabi pasal apa? Dia kata aku tengok Nabi pakai serban cantik, kalau aku minta elok dia tak bagi, tarik tentu aku dapat. Nabi sembahyang. Masa Nabi masuk kota Mekah, dalam hadis kata Nabi pakai imamah. Imamah ni maksud dia pintai-pintai belik. Itu semua ada riwayat. Tapi lipat lagu tu letak atas bau, tak ada riwayat. Yang ada cerita nelayan di Oman. Itu memang clear punya. Tengoklah macam mana dia pintai dengan tali tongkang dia tu, dia letak atas ni. Dia nak ragah ikan atas tu. Takkan nilai lagu tu kita nak kata ridha Nabi. Dia pun masuk dalam masjid, dia pukul gendang, berdebam. Zahara dinul muayyad. Ada banyak lagu tu. Apa pun dua rangkap ya. Dia dah apa lagu tu? Dalam satu buku nama dia Al-Amru bil Ittiba'. Siapa tulis? Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Tempat lain saya tak cakap tadi, pasal takut rusuhan lah. Cakap di sini, kita bagi kawan-kawan kita faham. Satu kitab ditulis oleh siapa? Imam As-Suyuti. Nama dia Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Perintah untuk mengikut Nabi dan larangan untuk mengada-ngadakan urusan agama. Kata Imam As-Suyuti, golongan yang memukul gendang dalam masjid, halau mereka. Kena kata apa? Ni jemput mah, welcome. Masuk. Panggil je sebelum mula ceramah, nak qasidah, nak balun gendang dalam masjid. Saya ada pengalaman ustaz tu, dia marah dia hampuk saya cukup Pak Amir. Forum lagu tu lah. Dia bawa geng-geng dia main dengan satu hijau buah tembak. Kita dah tengok mana punya Oman duk main pula dah. Kita tak kata lah, kita tak mau bahasa kita ni pergi jatuh hina sunnah Nabi. Sengap, tak kata apa, sengap. Lepas tu dia minta kita panggil malaikat. Saya pun nak tengok muka Ustaz Amar. Nak panggil malaikat dia kan. Saya duduk fikir macam mana. Dia kata kita buat qasidah sikit, kita pukul gendang, lepas tu baru kita buat forum. Saya tengok muka Ustaz Amar, saya kata janganlah. Ustaz Amar pun bagi kita straight to the point, kata Ustaz, kita tak mau, benda semua kita tak mau, kita straight kepada forum pasal kita nak bagi masa yang banyak orang soal jawab. Nak jadi forum dia balun lah. Orang hari ni dengan setan nak kawan, dengan malaikat tak mau. Pukul alat muzik, panggil setan, ajak kawan dengan malaikat, tak mau. Dia marah, duduk pukul berdam. Kita mengaji fiqh Syafi'i, kita baca Quran, derah kawan tu duduk salat, ada hukum. Tak boleh. Itu bukan menyanyi. Itu baca Quran, kalam Allah. Tapi suara baca Quran kita tak boleh masuk dalam sembahyang orang. Kita sembahyang, kawan sembahyang. Fatihah kita tak boleh masuk dalam sembahyang orang. Kita zikir, dia zikir. Zikir kita tak boleh kacau telinga dia. Hatta kita sembahyang, dia tidur, salat kita tak boleh ganggu tidur dia. Ni hampir balun dalam masjid. Tabla tu pelan besar lah ni. Bukan tak pelan kecil, pelan besar. Tu dia punya kira-kira betul-betul. Nak merapek lah. Kita nak merapek lah tu. Tapi macam mana pergi jadi lagu tu, ikhwan?
Macam mana jadi begitu? Tak boleh. Benda tu tak boleh. Tak munasabah. Kita sebut nama kita, sebut nama imam. Al-amru bil itiba, pengarang dia Suyuti. Suyuti ni siapa dia? Ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i. Kata halau. Orang yang pukul genang dalam masjid ni halau. Dia panggil mai. Subhanallah. Anda nak kata Allah bagi pada manusia kesanggupan memahami agama dia. Bagi mata, bagi telinga, afilah la'allakum tashkurun. Hampa kena syukur pada Allah. Perasaan ni semua orang ada. Dia buta, telinga dia boleh dengar sikit-sikit. Dia ada perasaan. Dia ada perasaan. Dia ada perasaan untuk beriman pada Allah. Dia ada perasaan. Kita kalau sembang dengan orang buta, kan, orang buta gelak kita tanya kat orang buta, saya anak apa? Dia gelak, anak saya 7. Dia tanya kita balik, Syekh, ente anak apa? Kita tak buta ni. Kita kata 2. Dia duduk gelak, buta perut dia. Aku buta 7, hang tak buta 2. Dia gelak kita. Dia gelak cara dia. Mata dia kelipar. Apa pasal? Allah bagi perasaan. Kita duk tengok dia hang buta lah. Ada benda yang celik lah. Kan? Dia duk tengok kita apa punya buta perut dia kata kita. Nak kata apa kita. Balik pada kita kan. Baik. Jika mereka mendapat taufik dan petunjuk, tentunya mereka termasuk orang yang terpuji. Ini orang kafir ni, kalau Allah bagi petunjuk, Allah bagi hidayah, dia akan jadi orang terpuji. Jika hal itu tidak mungkin, berarti orang-orang yang sanggup untuk beriman juga suatu hal yang tidak mungkin. Dengan demikian jelaslah Allah mengkhususkan kudrat untuk orang mukmin saja. Kudrat ni apa dia? Kemampuan kita. Allah bagi kemampuan pada manusia untuk beriman kepada Allah. Satu orang kafir dia boleh beriman, orang mukmin boleh beriman. Dan kita tahu iman ni satu benda yang sangat istimewa. Allah tak bagi macam tu tak. Allah bagi pada orang tertentu. Apa perempuan tu nama apa? Maryam Jamilah. Maryam Jamilah perempuan Yahudi. Tak kenal Tuhan, tak kenal apa. Masuk hospital sakit, ada orang pergi jumpa dia di hospital, bagi Quran pada Maryam Jamilah, bagi Quran. Dia belek. Ada benda belek masuk Islam. Al-Maududi buat anak angkat. Maryam Jamilah ni Al-Maududi buat anak angkat, bagi kahwin dengan anak angkat dia, satu orang besar di Pakistan. Ada. Walaupun dia kafir, ada kemampuan. Allah bagi kemampuan untuk beriman pada Allah. Dikatakan pada mereka, jika kudrat terhadap kekafiran merupakan kudrat terhadap keimanan, berarti diminta kepadanya agar ditetapkan kekafiran. Jika kita lihat orang-orang mukmin memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam keimanan dan dijauhi daripada kekafiran, maka tahulah kita bahawa apa yang mereka inginkan berbeza dengan apa yang mereka jauhi. Kalau benda ni benda kita tak sanggup dapat, kita tak ada kesanggupan untuk dapat, semua berharap pada Allah. Ni yang mukmin ni. Mukmin duk minta, ya Allah, hang tetapkanlah aku dalam iman. Dia minta ni adalah satu benda yang sangat jauh dengan apa yang dia duk buat. Dia nak minta buat apa? Benda tu benda yang tak akan dapat. Benda tak akan dapat. Dia duk jauh diri dia daripada kekufuran. Buat apa nak jauh daripada kekufuran? Kalau memang hari-hari mata Tuhan bagi nampak kufur, perkataan mai di telinga semua kufur, buat apa nak jauh benda tu? Benda tu daripada Allah. Buat apa nak mendekati benda yang Allah jauhkan daripada kita? Allah jauhkan benda tu daripada kita, itu dari Allah. Allah dekatkan kita dengan satu benda, itu juga daripada Allah. Tak ada makna orang beriman ni duk lari daripada kufur, hati duk minta tetap iman. Iman tu tak mai lagi, kufur aja duk mai. Dua benda yang agak tak sama kita. Mustahil jadi begitu. Benda kita minta, benda yang kita sanggup. Benda yang kita jauhi, benda yang kita sanggup. Doktor bagi tahu, kata, Tuan kecil manis,
kita tak sentuh gula, tak makan gula. Sanggup? Ya, sanggup. Buat apa jauh gula kalau doktor confirm lagi 2 hari kaki hang nak kena potong? Buat apa jauh gula? Ya Allah, selamatkanlah aku. Selamat apa? Kata Imam Abu Hasan, ditanya kepada mereka, cuba kalian jelaskan tentang kekuatan iman. Bukankah ini merupakan keutamaan yang diberikan Allah? Mereka terpaksa jawab, ya. Kata dekat mereka, sebuah keistimewaan bukankah pemilik keistimewaan Allah boleh jadi dia memberikannya dan boleh jadi tidak? Terpaksa mereka jawab, ya. Sebab berbeza antara memberi suatu keistimewaan dengan memberi suatu yang memang hak diberikan. Tak sama. Allah bagi istimewa, tak sama. Tak sama. Allah bagi iman dengan Allah tak bagi iman, benda tak sama. Memang kadang-kadang kita daripada mula kita dah mengaji dah, Allah bagi manusia, Allah izin manusia buat kufur, tapi wala yurda li'ibadihil kufra. Allah tak pernah redha bagi apa yang Tuhan izin, apa yang Tuhan qudrahkan, iradahkan, fi masyiatillah, apa yang Tuhan mau benda tu berlaku, dia tak redha. Banyak benda, dan ada benda yang dia buat dia redha. Kita ahlu sunnah wal jamaah nak pilih benda yang Tuhan bagi, yang dia redha kepada kita. Apa dia? Iman. Dan Allah bagi kepada kita kesanggupan untuk baca iman, kesanggupan untuk kenal iman. Oh, tak sama ikhwan. Orang kena iman, orang tak kena iman, tak sama. Kita masuk masjid, semua orang sembahyang, semua dengan rukun dia, takbiratul ihram, Fatihah, i'tidal, rukuk, semua sampai dalam. Selagi kita bercakap, kita nak heran dengan dia, kan? Hak seorang dia sembang, Allah, dia kata nak buat ke mana? Tuhan nak kapal itu ghaib, kuasa Tuhan, kan? Kita nak buat ke mana? Kita usahalah tengok bila mana nak sembahyang kan? Pemberita apa sampai tulis di TV, berdoalah untuk mereka, kan? Hak lagi satu orang pula sama juga sembahyang puasa, kita dia sembang, dia kata apalah mereka ni punya maksiat mereka buat, Tuhan pilih mereka untuk hilang. Dia faham kot tu. Pasal apa? Dia tadi ni lahu dengan nasud. Dia mengaji kata Tuhan tak bagi balak kalau tak nak kita buat salah. Ni 230 orang lebih ni, apa mereka punya masalah ni? Satu rakyat Malaysia Tuhan pilih mereka aja. Ni satu buah mat. Tapi tadi semayang sama-sama baca Fatihah. Keluar semayang, kasut hilang. Dia ni kata, Masya Allah, siapa lah pinjam kasut aku, Tuhan nak aku buat sedekah ni. Satu mulut, main mulut kedua, haram jadah. Wah, dia keluar. Buta perut, berim lagi orang bagi, tutuh lagi kasut orang. Apa ni, patutlah hujan tak turun pasal dah rakyat lagu hampa. Marah. Tadi baca Fatihah, sama macam kita. Dia bila main gedebang-gedebang, tak sama. Tak sama. Dia tengok satu orang susah, dia ni tak usah tanya lah kan, dia orang mana, ambil berapa ringgit nak bagi, 2-3 ringgit, bismillah, nak makan apa, makan, ambil. Hak dia ni pula nak tanya, dia nak bagi tu 2 ringgit aja. Dia tanya, ada pasport tak? Ni you ni main lah, dia nak bagi 2 ringgit, bukan 2 juta, 2 ringgit. Dia tanya tu. Saya ada pengalaman dengan Pak Cik Nazri dalam Masjid Madinah, Pak Amir. Hak tu saya belajar dengan Pak Cik. Ada satu istimewa Pak Cik di Masjid Madinah ni, saya tengok. Itu bulan puasa ke Pak Cik kita ni? Bulan puasa ni kan Pak Cik Syahar kata dia kan? Bulan puasa. Pak Cik nanti pergi sembahyang bawa satu beg besar. Orang macam saya ni Pak Amir, kan? Kalang kabut ni. Kita bila masuk masjid, bila tengok orang tengok kita, satu benda kita takut, dia nak minta apa pula. Kan? Lagu tu yang ni. Akan jat ni. Ni apa lagu ni? Kita dia ni duk main rapat dengan kita duk cari tempat nak belah dah. Sekejap lagi dia buat cekak fisabilillah, kena dah pula aku. Kita duk lari. Tapi saya dengan Pak Cik Nazri ni, saya heran. Pantang rasuah tangan dalam masjid, Pak Cik ambil, Pak Cik bagi. 5 1 rial, 5 2 rial, 5 3 rial. Berapa Pak Cik nak bagi, Pak Cik bagi.
Sampai keluar daripada masjid. Saya tanya lari kat pakcik. Saya kata, pakcik bagi kat dia, badan dia cantik punya tu. Pakcik bagi kat dia. Ada dua benda pakcik beritahu kat saya. Satu, ini Madinah. Semua orang Islam. Artinya orang Islam minta ke orang Islam, bukannya minta ke orang kafir. Quran kata orang Islam ada saudara. Yang kedua, dia minta. Quran kata, hadis kata, tangan yang bagi lebih baik daripada tangan yang meminta. Saya macam kena penyapu tak muka buat ni, pedebang ambil bubuh ayam acak bagi lagi tak muka. Aduh. Tengok Allah ni, Allah macam ni. Walaupun orang panggil ustaz, tapi perangai macam jebon. Nanti pokok tak elok duk tengok orang makan dia nak belah ni aku kena ada, aku ada 4 rial je. Kita punya cadang dengan aiskrim satu, yang baik punya mangga dia proses tu kan. Cantik punya, dia ni minta pula. Terlepas lah aiskrim. Ya perut kita mau jaga dulu lah kan. Pakcik begitu. Orang Islam, ini Madinah. Yang memberi di sisi Allah cukup baik. Jadi kita lah ni nak cari apa? Nak cari baik di sisi Allah, dan Allah bagi peluang tu. Kita sanggup pilih. Kita sanggup pilih. Saya pula nak bagi, takut orang duk teropong. Kita bagi apa lebih kurang, kawan tu teropong, kawan tu kata nampak Syekh tu kaya, nampak dia main pula kita. Jadi kita duk jadi Alibaba lah, duk balik duit lagu tu buat ni. Tapi dah rupanya kita kena tawakal pada Allah. Satu lagi kawan yang duk ambil gambar tu, Epa kan, abang dia tawah dengan saya, tawah kan dia pun pakcik petang-petang bulan puasa dia beli apa ni, sedekah. Saya naik bantu, alamak bagi orang buka puasa, bagi laban, bagi kek. Dia tawah dengan saya, tawah semua. Kira hingga dia tawah, dia bagi duit ke orang. Dia tawah, saya dah tawah jaga poket. Orang yang rapat, kita ada betul lah. Dia bagi ni sampai dia tak ada apa. Allah nak uji dia dalam dia bagi tu. Dia duk ingat kata 5 rial. Rupanya dia bagi 100 rial. Dalam poket ni adalah 300-400. Semua 100 rial dia bagi. Dengan 100 rial dia bagi, semua 3 keping. Dengan 1 rial pun dia bagi sampai lincin. Dia seluk poket, apa pun tak ada. Muka jadi lampu stok. Saya kata kat dia, sahabat, dan lagi. Nak pegang tangan kawan tu, dan lagi je. Kata tukar, ni tersilap. Bukan tak mau bagi, nak bagi, tapi tersilap. Anak nak bagi 10, anak bagi 100. Bagi baliklah tukar. Kan? Dia kata dah. Bagi. Dia bagi sampai dia teriak, sampai dia tak ada apa. Sampai dia tak ada tangan, minta Tuhan balas, dan Tuhan balas 10 kali ganda daripada apa dia dapat. Orang macam saya tak dapat apa. Kita tak dapat apa, duk tengok je apa-apa tu. Ini saya kata tak sama ya. Tak sama. Saya keluar dengan Pakcik Syahar pergi semayang. Saya semayang tengah pandas. Saya dah tengok satu, saya cari tempat teduh depan Kaabah. Satu pakcik itu duduk tengah pandas. Saya hampak sejadah nak kongsi dengan dia. Dia tempih sejadah saya. Kita orang Pulau Pinang duduk tempih lagu tu kan. Apa macam siru. Apa ni? Kita bawa perangai Pulau Pinang lah. Dia kata tu saya duduk, saya semayang. Semayang. Saya teduhlah sikit. Dia duduk tengah pandas. Betul-betul depan Kaabah, berada dengan Kaabah. Habis sembahyang 2 rakaat, saya membaca doa, duk minta apa lebih kurang. Dia doa menangis, dia duduk, dia bangkit berdiri, sekali dia duduk pula, dia menangis. Dia duduk, saya tanya dekat dia. Saya kata, Amu, pakcik, mai dah duduk tang teduh, kan? Berapa lama pakcik nak duduk atas situ, panas. Dia kata, aku akan duduk tang sini sampai Tuhan makbulkan doa aku. Aku percaya dia takkan tolak doa aku. Hang nak duduk tang situ, hang duduk pi. Hang pun warna dah lagu ni, hang duduk tang situ. Semua kawan, tak sama. Ni kita duduk muhasabah diri kita, tak sama. Tak sama. Tak ada boleh sama. Iman ni dia masuk dengan mahu kita. Ada kadang-kadang iman ni Tuhan bagi kat dia, Tuhan nak bagi kat dia.
Dia tak mau. Dia tak mau. Allah bagi penceramah ni mai sampai rumah dia. Allah bagi kawan pergi rumah dia, kawan ambil 3 DVD nak bagi ke dia. Dia bagi tahu saya tak ada masa nak tengok. Dia bagi tahu saya tak ada masa nak tengok. Kawan tu kata tengok bila ada masa. Dia kata saya tak ada masa. Tak apalah kawan kata yang tak ada tu saya tengoklah. Cari yang ada. Dia kata masa ada tu tak ada. Dia tak mau. Ini nak kata apa? Ini nak kata apa? Hak ni layakkah kita kata dia dimasukkan ke neraka kerana Tuhan tak bagi iman ke dia? Tak layak. Itu zalim bagi Tuhan. Tuhan tak buat benda zalim. Tuhan tunjuk ni sampai depan mata. Tak payah beli macam Pak Amir duk buat. Beli CD dekat Sabri, beli sampai 5, beli sampai 10. Orang main bagi kat adik-beradik, bagi. Adik-beradik tak main kuliah, bagi. Apa? Ada yang sebulan tak tengok, 2 bulan tak tengok, 3 bulan tak tengok. Tak apa, kita teringat hadis Bukhari Muslim. Aisyah tanya apa kat Nabi? Aisyah kata, ya Rasulullah, pernah tak Rasulullah lalui hidup Rasulullah ni dengan penuh sedih? Nabi kata ada. Ada orang Nabi kata, masa bai'ah Aqabah, aku pergi jumpa pembesar balik sana, aku dakwah, muka aku pun dia tak mau tengok, dia hina aku. Aku punya sedih, aku berjalan sampai Qarnul Manazil, punya 200 langkah, tapi aku tak sedar dah sampai situ. Sampailah aku naik ke langit, aku nampak ada awan hitam duk ikut aku. Aku tengok atas awan hitam tu, aku nampak Jibril alaihi salam. Maknanya Nabi tak kena panas hari tu, awan tu duk ikut. Jibril kata kat Nabi, ya Muhammad, Allah dengar setiap celaan orang pada engkau, dan Allah tengok semua penolakan dakwah orang pada engkau Muhammad. Jangan kamu susah hati Muhammad, Allah bela kamu. Dalam macam tu, dalam hadis Aisyah Bukhari Muslim tu, Nabi kata Muhammad, Nuh di sana tu, dia ada 2 malaikat dekat bukit. Depa ada benda nak katakan. Nabi jumpa 2 malaikat dekat bukit. Malaikat bagi salam, malaikat tu kata dekat Nabi, ya Rasulullah, lah ni Rasulullah nak kami buat apa dengan puak-puak tu? Rasulullah beritahu, kemampuan yang Tuhan bagi dekat kami boleh layang bukit ni pergi jatuh atas kepala mereka. Nabi dengar Nabi tak kata apa. Sedih Nabi terubat, ada makhluk yang bela dia. Ini yang Nabi cakap. Nabi kata mudah-mudahan akan keluar daripada mereka ini anak-anak mereka yang menyembah Allah tanpa syirik kepadanya. Kita letak CD depan rumah dah, dia tak baca, dia tak tengok. Cucu dia pergi, cucu ingat Ipin dengan Upin, cap, ayah main tengok, Tok Wan main tengok, cap, play. Satu macam surah Yasin keluar, Tok Wan dah seram sejuk dah, Yasin keluar. Satu macam seram sejuk, dia ni nak kata apa pula kat aku. Tok Wan duk tengok, cap, satu ceramah keluar. Tok Wan nampak mi kan, sambil tengok mengerah. Cucu fokus. Cucu ni baru umur 11 tahun, fokus. Habis 1 jam setengah tutup. Tok Wan macam biasa, Tok Wan bila wassalamualaikum warahmatullahi, Tok Wan jaga. Tadi Lena assalamualaikum, dan jaga pula, kita tangguh dengan tasbih kafarah, subhanallah. Tok Wan kata habis dah tu, cepat dia ceramah. Cepat dapat dekat 2 jam. Hidayah. Dia tak mau, dia tolak, cucu dapat. Mai satu masa ada apa lebih kurang dalam rumah, dapat cucu baru nak buat kekah. Hak cucu 11 tahun ni dapat adik Tok Wan ni nak sponsor lah buat kekah, buat kekah semua. Tok Wan pergi panggil orang masjid nak buat ratib semua. Cucu tengok dia duk ratib. Cucu pelan-pelan pergi bisik kat Tok Wan, Tok Wan, dalam CD hari tu ustaz kata bid'ah. Tok Wan kata tak dengar apa, Tok Wan lena. Cik dengar ustaz tu kata bid'ah, ustaz tu kata kekah sunnah, tahlil ni semua bid'ah. Ustaz tu kata pula tahlil ni Syiahnya punya, bukan kita. Tok Wan kata Syiah tu siapa dia? Syarikat baru tak? Cuma cucu tak kata hang lah Syiah tu. Cucu tak kata lagu tu je.
Pasal apa? Si tua dengan si muda, si tua tutup. Kenapa si muda boleh dengar? Si muda dia ada kesanggupan untuk dengar. Dia nak dengar. Bukan kata yang tu saja. Hak budak kecil ni, Upin dia tengok, semua dia tengok, Wonder Pet pun dia tengok, Tok Wan pun tengok Wonder Pet juga. Tapi pasal apa Tok Wan buka? Allah telah campak makhluk tu dalam hati, nama dia iradah, kesanggupan mendengar, kesanggupan melihat. Kata Imam Abu Hasan, yang ni kalau Qadariyah, kalau Mu'tazilah nak tolak, satu kebatilan yang jelas. Bukan kata agama, bukan kata nas, alam ini akan tolak. Alam ini akan tolak. Kata dia, cari tempat nak berhenti. Dikata kepada mereka, pemilik keistimewaan apabila memerintah untuk beriman, bisa saja dia tidak memberi keistimewaan itu, dan bisa saja dia tidak memberi keistimewaan itu, namun dia memerintah untuk beriman. Meskipun tidak memberi kekuatan untuk beriman dan memang berkehendak menghina mereka. Demikianlah pendapat dan mazhab kami. Kalau Allah tak bagi satu orang tu beriman, kenapa orang tak beriman ni dikatakan orang yang hina? Hina. Kenapa hina? Orang yang tak beriman ni, dia ada kemampuan untuk buat, tapi dia tak buat. Dia hina. Dia hina. Dia nak bohong siapa? Yalah, di dunia ni kita boleh duk kilan, menjelit dah, saya lagu ni, saya tak apalah, saya dengan saya ni tak apalah. Dengan Allah. Ya, Allah tak pernah mau zalim pada hamba dia. Allah tak cipta hamba untuk dizalimi. Allah cipta hamba, Allah nak bagi satu perintah paling mulia. Perintah tauhid kepada Allah. Cukup mulia. Imam Ibnu Arabi tadi ni, kita duk kata nama dia kan, Ibnu Arabi Al-Hatimi At-Ta'i ni, dalam buku dia, dalam doa dia, dalam tafsir Al-Batiniyah ni, dia ada satu doa. Dia kata, ya Allah, jauhkanlah aku daripada lumpur tauhid, masukkanlah aku dalam kelarutan mengenal kamu. Dia minta kepada Allah, dia kenal Allah tanpa tauhid. Dahsyat doa dia. Dahsyat. Allah cipta manusia ni bukan untuk buat zalim. Nak suruh mereka ni sembah Allah, buat tauhid. Satu benda cukup mulia Tuhan bagi kat manusia. Allah bagi Rasul yang paling mulia pada manusia. Tapi macam mana manusia mengelak daripada benda ni semua? Kenapa orang kafir dikatakan hina, neraka dikatakan hina? Pasal benda tu bila masuk neraka, benda yang paling disesali apa dia? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dengar, kalaulah kami fikir. Tengok dia kata lagu tu, kesanggupan. Nu dalam satu ayat pula, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami bubuh padat-padat dalam neraka ni manusia dan jin. Yang mana? Yang rupa parah tak elok, yang tak ada harta, yang tak terkenal, dak. Yang ada hati tak mau fikir. Yang ada mata, yang ada telinga tak mau dengar. Yang ada mata tak mau tengok. Last sekali apa dia? Setara dengan binatang ternak. Kenapa ahli neraka dikatakan hina? Pasal dia sanggup, dia boleh. Kita marah kat satu kawan, dia ni dia boleh tolong kawan dia, tapi dia tak mau tolong. Dia ada kedarat tolong. Kawan tu mai jumpa sahabat, boleh tak sahabat ni, anak saya ni sakit, saya betul-betul poket ni keren kontang nak pinjam 150 ya, boleh tak? Aku beritahu ke dalam poket aku bukan 150, duk ada 2,500. Belah kanan ni 4,500 saja aku bawa banyak. Dalam bank tak ambil lagi. Dalam bok kereta tu duk ada lagi spare. Nak bagi 150 ke hang ni tak susah lah. Tapi aku ingat Tuhan pun suruh kita berusaha lah. Hampir usaha tengok. Kita dengar dia cakap lagu tu dan kita tahu keadaan kawan tu melarat. Apa kita kata kat kawan yang sanggup ni? Lagu ni kah? Hang lagu ni kah? Hang nampak tak dia ni macam mana punya duk jadi bangsat?
Memang dia di atas nama pinjam 100.5, hang bagi 100.5 untuk hang abang tadi, belah kiri 1,500, belah kanan 4,500 punya duk ada, kat 6,000 duit hang duk ada, 100.5 hang bagi tak ada luak ah. Aku tak sangka aku kawan dengan hang no. Hang macam ni punya hati perut. Pasal apa kita anggap dia hina? Pasal mampu tu duk ada. Pasal apa Tuhan bubuh orang tak mau beriman di dalam neraka? Pasal mampu. Allah campur, Allah bagi, Allah cipta. Kalau dia tak mampu beriman, tiba-tiba Tuhan bubuh dalam neraka, Allah telah buat satu zalim kat dia. Allah suruh manusia bagi akal, bagi pemikiran, dan Allah cerita satu-satu. Kan Ahlus Sunnah ni mazhab, akidah dia Quran dan Sunnah. Balik pada Quran, kena tengok Quran. Kawan bagi kita pinjam RM1,000, dia bagi pinjam kita RM1,000. Kita kata kat dia, Syekh 3 hari yang nak bayar. Kita 3 hari kita bayar. Sampai dia mai depan pintu rumah kita, sahabat anak ni nak pakai balik 1,000 ni. Entah tak percaya kat anak ke? Tak, bukan tak percaya. Ni bukan kata dah lebih 3 hari. Ni dah lebih 32 hari dah ni sahabat. Dan anak betul-betul nak pakai 1,000 ni. Allah bagi kat kita apa dia? Penglihatan, pendengaran, Allah bagi hati. Dan kita pula tengok satu macam dalam poket, ada duit. Ada duit, kita kena bagi balik. Kita mesti kena bagi balik. Kalau kita tak bagi balik, ni tajuk yang kita bagi, sanggup. Sanggup. Dalam hadis Nabi, dalam Quran, dalam hadis Nabi cerita, kalau kita bagi orang pinjam duit, dalam dalam Quran dia guna perkataan innallaha yang duk baca lepas sembahyang khutbah jemaah tu, khutbah kedua kita duk baca tu, apa dia, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Tengok kontak ayat. Sesungguhnya Allah suruh kamu buat adil. Dia buat adil dulu, lepas tu ihsan. Apa dia adil? Kita ambil benda orang, kita pulang balik, adil lah. Apa dia ihsan? Tinggi sikit, tinggi sikit. Dia hutang kita ataupun kita hutang dia, dia hutang kita 1,000, janji 2 bulan. Adil ni apa dia? Cukup 2 bulan. Cukup jam, saat, minit, hari, minggu, tahun, dah 2 bulan. Kita pergi minta, kita tak salah, kita adil. Allah suruh kita buat adil, kita minta hak kita. Ihsan ni apa dia? Ihsan tinggi sikit. Cukup 2 bulan, kita bagi lagi 1 bulan pada dia tanpa dia minta. Kita bagi panjang sikit. Pasal apa? Kita ada fikir kan, dengan kangkung aja turun, yang lain naik, kesian pula kat dia. Tak apa, kita telefon dia, sahabat, pelan-pelan, anda bagi sebulan lagi kat entah. Yang tu nama dia ihsan. Allah suka, Allah kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh kamu buat adil, Allah suruh kamu buat ihsan. Wa ita'izil qurba, Allah suruh 2 benda ni kalau boleh kamu buat pada adik-beradik dekat, lagi best. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, Allah larang kamu buat keji, buat mungkar dan buat melampau. Allah larang melampau. Cukup 2 bulan, kawan ni pergi minta hutang, dia kata apa? Ada hutang lah. Dia buat macam apa? Alzheimer. Dia lupa kan? Alzheimer pula dah. Alzheimer. Dia buat macam baru makan ubat. Lepas tu dia tanya pula kita, who are you man? Alamak, dia tanya pula lagu tu. Bukan kata dia kena sawan, kita kena sawan. Allah kata Allah tak suka lagu tu. Ya'izukum, Allah kata ingat baik-baik, aku bagi ingat. Ya'izukum, aku bagi nasihat dekat hangpa, la'allakum, mudah-mudahan hangpa boleh ambil aktibat benda ni semua. Ini yang Mu'tazilah duk lawan dengan Ahlu Sunnah. Yang ni yang Imam Abu Hasan duk kata ni, kita ada sanggup. Kita ada sanggup. Itu kita bawa kereta, budak nak lintas depan kita.
Apa salahnya bagi dia jalan dulu? Kita ada sanggup, awak kita tak ada break dah. Budak duk lintas, kita pun duk pergi. Kata sahabat berhenti sah. Dia pandai lintas, pandai-pandai dia apa? Kita ada sanggup, ikhwan. Kita ada sanggup. Kita masuk tandas, kita nak tekan flash ayak tu. Ada orang pergi hentak dengan kaki. Ni dia beradik gedembai di Daman Laut tu. Tendang dengan. Pasal apa nak pergi tendang dengan kaki? Dia kata, apa ambil ayat spray, bam dengan kaki. Dia kata, apa ni harta kerajaan, ni bukan kerajaan Islam. Apa tu? Allah tak suruh kita buat benda tu. Kita parking kasut. Cantik Batu Elmi cantik. Ni pergi masjid, parking kasut, pijak kasut-kasut orang masuk. Kawan tu keluar tengok habis kasut dia selut. Kau tu nak buat mana hari baik, bulan baik, ya Allah aku terima hujan hang. Dia tu dapat pahala. Ni kita ni pijak kasut dia, lari masuk dalam masjid. Nabi kata apa dalam hadis? Bila kamu tengok dua orang dah duduk dekat-dekat, jangan kamu pisahkan mereka, kamu pergi duduk tengah-tengah. Allah laknat kamu. Hari Jumaat jangan buat kerja tu. Lebih-lebih kita langkah, Nabi katanya langkah kita tu tinggi sebau dia. Dia duduk, kaki kita pindah atas. Sampai dia tengok lagu tu, alamak, Pak hati mengali semua. Allah laknat. Kita main tu nak sembahyang jemaat, Nabi kata Allah laknat kita. Tak ada jemaat untuk dia. Ni tajuk kita duk baca ni. Mu'tazilah dan Qadariyah dan Jabariyah, ikhwan, dalam bab ni dia main bukan di atas nama mazhab dia, dia main di atas nama sufi dia. Cak dia main. Bubuh satu saban nanti bau satu macamnya cakap. Kita semua daripada Allah, kita akan kembali pada Allah. Kita dengar betul betul. Kita adalah Allah, Allah adalah kita. Dia nampak macam tak betul lah kat kes 10 lah. Memang tak betul. Ini pun kesanggupan kita, main awal dah berhenti awal. Tu nak berhenti kan. Kita boleh sanggup benda ni. Cuma lambat tadi pasal ambil kotiau. Itu aja. Bawa kotiau mah. Itu yang lambat tu. Tak apa, kita berhenti dekat ni kawan. Jadi kata Imam Abu Hasan, inilah pendapat kita, Allah akan hina orang yang tak mau memilih beriman pada Allah. Pasal apa Allah hina? Pasal jawapan yang paling tepat, kesanggupan tu Tuhan bagi. Kalau Tuhan kata dia hina, tiba-tiba dia tak sanggup, maka tak layak dia dikatakan orang yang hina. Kalau tu tengok ramai orang kan, yang dia ni orang kata kerja tak mau, apa tak mau, badan sihat, semua boleh buat, tapi dia tak mau, dia duduk perah makan bini dia dengan anak-anak dia. Apa orang kata kat dia? Orang angkat dia kan? Orang hina dia. Pasal apa? Selalu orang nanti kata, orang ni orang apa? Orang ni sanggup punya orang. Orang ni ada kederat punya orang. Awak dia tak mau. Tiba-tiba dia tak ada kederat, dia tidur atik-atik aja. Bini dia duduk suap makan, dia kena paralyze. Kita pergi maki kat dia, apa tidur saja bagi orang suap makan. Pernah tak kita kata lagu tu? Kita simpati lagi. Pasal apa? Pasal dia tak ada sanggup. Allah bagi sanggup, tiba-tiba kita tak beriman, Allah kutuk kita. Kita beriman, Allah puji kita, Allah angkat nilai. Demikian sunnah, ikhwan. Kita tegang sunnah. Saya ingat orang terang sunnah ni bukan seorang. Macam saya, ada orang meluat, ada orang suka. Yang sahabat cerita hari tu kan, dia bulan bina, sahabat aku, dia ni mamak ni bagus, tapi aku tak suka kat dia. Mudah-mudahan Tuhan laknat dia. Dia doa lagu tu. Dia doa lagu tu, mudah-mudahan Tuhan laknat. Mulut dia jahat, dia duduk kata sufi tak betul, sufi tak betul. Dia tahu kan siapa Ibnu Arabi tu. Dia tu boleh berjalan atas ayam. Dia marah. Saya kata tak apa, jangan marah, nanti saya bagi satu buku terjemahan, dia baca, dia boleh tahu apa itu sufi, apa itu tasawuf. Dia tak suka. Tapi ada orang sunnah cakap elok. Macam Ustaz Abdullah Iraqi, bahasa dia elok-elok. Dia tak ada cakap lagu saya kanjat-kanjat semua. Dia lawak pun dia tak buat, dia buat kelakar. Dia kata Ustaz lah, kata Ustaz lah buat lawak, dia tanya lawak tu apa? Kita kata Ustaz lah buat kelakar. Dia faham kelakar. Lama duduk Selangor. Kata dia Ustaz lah jangan buat mangkak boleh tak? Dia tanya mangkak tu apa? Saya kata mangkak tu Ustaz lah, jangan buat mangkak. Ada orang cakap lembut,
Dr. Abdullah Yasin, sikit menyelembut ke bahasa dia. Dr. Abdullah Yasin mengajak ni macam kita buat bengkang, kita potong bengkang lurus tak bengkok, cantik. Kalau macam saya ni potong bercamuk semua habis. Dia kalau potong agak-agak tu line. Bahasa dia tak ada bagi kecil hati orang. Takkan yang tu ada orang dengar pasal sunnah tak boleh terima. Tak boleh terima. Banyak tokoh-tokoh sunnah ada kesanggupan itu. Ini bab doa ada dalam bab akidah kita mengaji. Insya-Allah ya kawan. Lepas ni kita akan tengok Qadariyah dia bokmai lagi satu ayat untuk menyatakan lapisan kekufuran itu tinggi, manusia tak boleh keluar, melainkan Allah yang kena berkeluar. Selagi Allah tak berkeluar, dia tak boleh keluar. Apa jawapan ahli sunnah kepada dia? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma